Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Syafiqah binti Abdul Aziz. Saya berpegang nombor matrik A177692. Tujuan saya merakamkan video slide ini untuk membentangkan tinjauan sejarah berdasarkan tajuk kajian saya iaitu ketokohan Hunay Ibnu Ishaq dalam bidang perubatan dan sains pada era Abbasiyah. Sebelum saya menerangkan isi-isi tinjauan sejarah saya membahagikan kepada 3 bahagian tema. Yang pertama adalah latar belakang Hunay Ibnu Ishaq, yang kedua adalah sumbangannya dalam bidang terjemahan dan yang ketiga adalah sumbangan dalam bidang perubatan. Okey, latar belakang iaitu tema yang pertama adalah tema latar belakang iaitu biografi Hunay Ibnu Ishaq. Siapa Hunay Ibnu Ishaq ni? Bilakah beliau dilahirkan? Di mana dia lahir? Apa pendidikan beliau dan sebagainya. Okey, kita tengok yang pertama iaitu kajian yang ditulis oleh Sami Jona pada tahun 2002 yang bertajuk Hunay Ibnu Ishaq, A Forgotten Legend. Pengkaji mendapati nama Hunay bin Ishaq ialah Abu Zaid Hunay Ibnu Ishaq al-Ibadi. Hunay dikenali dalam bahasa Latin sebagai Johannes Onan. Dilahirkan pada tahun 809 Masihi di Hira, iaitu selatan negara Iraq. Beliau merupakan seorang penganut agama Nestorian Kristian. Okey, seterusnya ialah kajian yang saya temui daripada artikel David Shans pada tahun 2003 yang bertajuk Hunay bin Ishaq The Great Translator. Hunay Ibn Ishaq ni digelar sebagai Arab Syekh Murtajimin iaitu The Master of Translator. Ayah beliau adalah seorang ahli farmasi dan beliau pernah belajar ilmu perubatan dengan seorang tokoh yang terkenal juga iaitu Yohana bin Masawih iaitu tabib diraja pada zaman pemerintahan Harun al-Rashid dan juga Al-Ma'mun. Okey, seterusnya kita masuk ke artikel yang seterusnya iaitu Michael Corperson pada tahun 2006 yang berjudul Two Abbasid Trials Ahmad Ibn Hanbal and Hunay bin Ishaq. Yang mana melalui kajian ini saya mendapati bahawa Hunay merupakan seorang tokoh perubatan dan sains yang terbaik pada zaman awal Abbasiyah. Beliau telah menuntut ilmu perubatan di sebuah sekolah perubatan awal di Junishapur dan kemudiannya beliau berpindah ke Baghdad di bawah seliaan Yohana bin Masawih iaitu murid kepada Jibril bin Baktishu ketika usia yang masih muda. Okey, seterusnya kajian yang saya temui adalah Great the Young pada tahun 1992 iaitu Ishaq bin Hunay, Hunay ibn Ishaq and the Third Arabic Translation of Euclid Elements. Pengkaji mendapati bahawa Hunay ibn Ishaq ni sangat berminat dalam bidang penterjemahan terutama melibatkan karya-karya manuskrip sains dan perubatan Yunani. Hal ini kerana melalui kajian ini mengatakan bahawa Hunay ibn Ishaq ni dia mempunyai kebolehan dan keistimewaan yang mana beliau menguasai 4 bahasa iaitu Arab, Syria, Yunani dan Parsi. Okey, seterusnya kita masuk pada tema yang kedua iaitu sumbangan dalam bidang terjemahan. Okey, melalui kajian yang saya temui iaitu daripada Glenn M. Cooper pada tahun 2016 iaitu yang berjudul Hunay Ibn Ishaq, Galen Translation and Greco-Arabic Philology, Some Observation from the Crisis and the Critical Days. Saya mendapati melalui kajian ini beliau mengatakan bahawa Hunay ini telah menyumbangkan jasa yang besar sebagai seorang tokoh penterjemah manuskrip lama yang gigih, jujur dan teliti dalam setiap aspek tugasannya. Menurut kajian ini, Hunay telah memulakan kerja penterjemahan sejak berusia 17 tahun lagi di bawah pemantauan Ibnu Masawih. Peranan besar Hunay ialah sebagai penterjemah utama kepada karya Galen dan di antara karya-karya manuskrip Galen tersebut ialah The Sectors, Ark Medica dan sebagainya. Seterusnya saya temui daripada artikel Rosanna Grorini pada tahun 2005 yang bertajuk The Process of Origin and Growth of Islamic Medicine, The Role of Translator and the Glimpse of Figure of Hunay bin Ishaq. Pengkaji mendapati bahawa Hunay telah menterjemahkan manuskrip asli karya tokoh Yunani lain juga antaranya seperti terjemahan Jawami' Al-Iskandariyin. Terjemahan ini telah dijadikan panduan oleh para pengguna perubatan untuk menjalankan pemeriksaan penyakit. Seterusnya daripada artikel Scott L. Montgomery pada tahun 2018 iaitu Mobilities of Science, The Era of Translation into Arabic, mana beliau banyak melakukan banyak penterjemahan karya-karya tamadun Greek
khususnya dengan merujuk kepada karya-karya yang pernah diterjemahkan sebelum ini. Beliau telah menterjemahkan sebanyak 95 karya Galen ke dalam bahasa Turki dan 39 ke dalam bahasa Arab. Okey, di antara karya-karya yang termasyhur Hunay Ibn Ishaq adalah Kitab Al-Maqra ila Al-Mantiq dan sebagainya. Okey, seterusnya daripada artikel Hussein F. Nagamia pada tahun 2008 yang berjudul Abu Zaid Hunay Ibn Ishaq Al-Ibadi, a Physical Translator par excellence. Kajian ini mengatakan bahawa Hunay ini telah menterjemah lebih 112 buah karya dari tamadun Yunani di samping 30 buah karya asli yang telah dihasilkan sendiri. Beliau telah menghabiskan masa selama 50 tahun bersama pelajarnya melaksanakan tugas sebagai penterjemah untuk pelbagai karya agung Yunani dari tokoh-tokoh penting seperti Aristotle, Galen dan sebagainya. Okey, kita masuk pada sumbangan yang ketiga, iaitu tema yang ketiga, sumbangan dalam bidang perubatan. Okey, seperti yang kita tahu, melalui Selma TB, artikel Selma TB 2016 yang berjudul The Medical Use of Opium in 9th Century Baghdad. Pengkaji mendapati bahawa Hunay Ibn Ishaq merupakan seorang pakar dalam bidang perubatan mata dan memperkenalkan ilmu perubatan oftalmologi. Yang mana Hunay Ibn Ishaq ni juga dilantik sebagai doktor peribadi yang berkhidmat kepada Khalifah Al-Mutawakkil. Okey, dari artikel Sajjad Sadeghi, Fazani Ghafari, Mehdi Alizadeh pada tahun 2018 yang berjudul Al-Masail Al-Fi'al-Tib, saya mendapati daripada kajian ini, Hunay telah menghasilkan lebih 36 buku karya asli dalam pelbagai disiplin sains di mana 21 daripada 36 itu adalah buku berkaitan perubatan. Hasil kajian beliau telah banyak membantu meningkatkan aplikasi kepada teori perubatan semasa serta kaedah pengajarannya kepada bakal-bakal doktor. Dan karya yang berjudul, antara ini adalah karya yang berjudul Al-Masail, merupakan karya yang paling agung yang banyak mempengaruhi dunia perubatan. Apabila karya tersebut telah dibukukan, diringkaskan, ditafsirkan oleh sarjana perubatan sehingga menjadi rujukan oleh doktor-doktor pada zaman Renaissance di Eropah. Seterusnya kita masuk kepada artikel Khurshid Ahmed Shafqat Azmi pada tahun 1996 iaitu yang berjudul Hunay bin Ishaq on Ophthalmic Surgery. Melalui kajian ini, Hunay Ibn Ishaq ni turut pakar dalam bidang perubatan mata yang telah menghasilkan kajian yang beri nama Al-Ash Al-Maqalat fi Al-Ayan yang dikenali di negara barat lebih dikenali sebagai 10 Theories of Ophthalmology. Okey, seterusnya kita masuk kepada artikel yang seterusnya saya temui, Greg De Young pada tahun 1992, Ishaq Ibnu Hunay Ibnu Ishaq dan sebagainya, yang mana pengkaji mendapati bahawa Hunay Ibnu Ishaq ni telah menulis karya 10 treatise mengenai mata dan persoalan-persoalan perubatan yang sesuai dijadikan kajian oleh penuntut oftalmologi. Jadi rujukan-rujukan yang saya temui adalah seperti ini. Ini adalah selebihnya, yang mana selebih ini juga menerangkan perkara yang sama yang seperti saya telah terangkan tadi. Okey, kesimpulannya, terbuktilah bahawa Hunay Ibn Ishaq ini adalah seorang tokoh yang sangat termasyhur kerana sumbangan beliau dalam bidang penterjemahan dan perubatan pada era Abbasiyah. Walaupun Hunay Ibn Ishaq ini merupakan tokoh bukan Islam, tapi beliau sangat berusaha mencorak pembangunan ilmu sains dan perubatan dalam tamadun Islam. Peranan dan jasa beliau juga diiktiraf dan dihargai oleh Khalifah yang memerintah pada ketika itu. Sekian daripada saya. Terima kasih.